السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Golongan yang kedua yang biasa berlaku syirik pada manusia yang jahil, iaitu mereka seru jin, mereka seru malaikat. Jadi pemujaan selain pada Allah puncanya daripada jin yang membisikkan kepada manusia supaya seru selain pada Allah. Sama ada benda yang dia seru itu daripada manusia atau daripada malaikat atau daripada jin. Puncanya daripada jin. Maknanya seru Nabi atau wali juga daripada jin. Seru malaikat juga daripada jin. Manakala seru syaitan, seru jin sendiri memang daripada dia. Kita telah baca banyak kali kawan. Di sini Allah Ta'ala juga beritahu kepada kita yang boleh jadi kesamaran dan kekeliruan mengenai apa yang dipuja itu sebenarnya daripada bisikan, bukan daripada wahyu Tuhan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan di waktu kami arahkan para malaikat, kamu semua sujud kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Iblis daripada keturunan mana dia? Kana minal jin. Iblis keturunan jin yang diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada api. Seperti mana kita baca dalam surah Hijr. Jadi iblis tidak sujud. Tidak buat perbuatan sujud kerana sombong. Kerana tidak boleh buat perbuatan sujud dan sombong, fafasaqa, maka dia dikira keluar daripada ta'at an amri rabbih, daripada amri rabb. Sini amri rabb. Amri maknanya arahan. Karena dia ikut akal, dia tinggal arahan. Fafasaqa makna dia keluar daripada arahan. Arahan sujud. Jadilah fasik. Fasik makna keluar daripada arahan. Allah Ta'ala arahkan seorang tu buat benda ni, dia tak buat, maka dia dikira fasik. Fasik mana keluar daripada arahan. Fasaqa an amri. Itu maknanya fasik. Lalu fasiklah dia, lalu keluarlah dia daripada amri rabbihi, daripada arahan Tuhannya. Maka siapa-siapa saja yang keluar daripada arahan Tuhan, maka manusia itu dikira fasik, keluar daripada arahan. Jadi kesimpulannya jin adalah golongan keluar daripada arah Tuhan, tidak ikut arahan Tuhan. Oleh kerana itu, afatattakhidunahu, patutkah kamu semua mengambilnya, wa dzurriyyatahu, dan zuriatnya, auliya, sebagai pelindung-pelindung, min duni, tidak aku, mana bukan aku, ambil golongan jin, ambil golongan zuriat jin,
Sedangkan wahum lakum adu, sedangkan mereka memang musuh kepada kamu. Sedangkan mereka memang musuh kepada kamu. Jadi ambil musuh sebagai pelindung. Ambil musuh sebagai pelindung. Sudah menjadi adat mereka yang jahil di kalangan orang Arab sendiri, apabila dia pergi kepada tempat yang tiada penghuni manusia, dia berpahaman di sini dihuni oleh jin. Tempat tidak ada manusia, mereka kata jin duduk. Jin huni situ. Lalu apabila dia nak masuk kawasan itu, dia minta perlindungan daripada jin. Seperti mana apa yang ditulis oleh ulama dalam kitab tafsir. Dan mengatakan ini cara yang betul. Inilah sepatutnya kena buat. Masuk hutan minta bantuan daripada jin. Nak menyeberangi sungai minta bantuan jin. Nak belayar di lautan minta bantuan jin. Kononnya jin boleh melindungi, tidak Allah. Tidak Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itulah untuk musafir ke mana-mana tempat, Nabi ajar ganti resam jahiliah itu dengan zikir dan doa. Naik kapal ada baca bismillah majriha wa mursaha. Naik kenderaan subhanalladzi sakhkhara. Sampai satu tempat baca zikir. Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Semua tu tukar cara supaya tidak lagi manusia bergantung dan juga berfahaman minta perlindungan daripada lain pada Allah. Jadi jika seseorang itu tidak beramal atau tidak ikut cara yang diajar oleh Nabi, dibimbangi, diganggu, lalu mereka akan terganggu, lalu mereka akan cari selain pada Allah sebagai pelindung. Bi'sa lidh-dhalimi dabala, seburuk-buruk bagi golongan zalim gantian. Sepatutnya dia minta perlindungan pada Allah. Oleh kerana fahaman ada seperti itu, dia bertukar kepada minta perlindungan daripada jin. Cari hubungan, buat hubungan dengan jin. Jadi seburuk-buruk gantian kepada orang zalim ni, jin. Sepatutnya dia doa pada Allah, sepatutnya dia minta perlindungan pada Allah. Oleh kerana dia zalim dengan sebab syirik, seburuk-buruk gantian dia ambilnya bukan Allah, dia ambil jin. Jin itu apa dia? Makhluk sangat daif. Allah kata, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard. Aku tidak pernah tunjukkan kepada mereka cara macam mana langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Aku tidak minta dia bantu untuk menciptakan langit bumi. Wala khalqa anfusihim, dan juga tidak mereka itu hadir dan saksi tengok macam mana diri mereka diciptakan. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda, dan aku tidak akan mengambil syaitan-syaitan yang menyesatkan manusia ini pembantu dan penolong. Dia syaitan, dia jin, penyesat manusia. Aku tak akan ambil dia sebagai pembantu. Oleh kerana itu salahlah manusia yang mengambil jin sebagai pembantu. Di akhirat nanti ayat seterusnya sebagai takhwif ukhrawi. Wa yawma yaqulu, dan hari akhirat nanti ketika Allah Ta'ala tanya mereka-mereka yang memuja jin, nadu syurakai, panggil semula jin-jin yang kamu telah seru sebagai sekutu bagiku, alladzi za'amtum, yang kamu menyangka jin itu boleh membantu dan menolong, lalu kamu seru mereka. Fada'auhum, lalu mereka tadi seru jin dengan apa-apa yang mereka pernah seru. Falam yastajibu lahum, satu orang jin pun tidak dapat menyahut. Mana golongan jin yang mereka seru di dunia tidak dapat menyahut apa-apa pun kepada mereka. Sebenarnya Allah kata, waja'alna bainahum mawbiqa, dan kami telah jadikan di kalangan mereka itu kehancuran. Mana apabila mati saja, keadaan sebenar mereka adalah kehancuran. Wara'al mujrimuna an-nara, orang-orang yang bersalah dengan sebab akidah tidak betul melihat api neraka. Fadhannu, sini fadhannu dengan mana ayqanu, yakin. Maka yakinlah mereka itu annahum muwaqi'uha, mereka akan masuk ke dalam neraka. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak dapati untuk bebaskan daripada neraka masrifa, tempat yang boleh melepaskan diri, tempat yang boleh menyelamatkan diri. Mana mereka tidak jumpa lagi untuk menyelamatkan diri dari neraka satu tempat pun.
Ayat seterusnya sebagai zajrun, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas. Dan kami sesungguhnya telah menghuraikan dalam Al-Quran berkali-kali untuk seluruh manusia fahami. Min kulli mathalin, daripada berbagai jenis ayat yang sesuai untuk difahami, yang mudah untuk difahami. Ada ayat kisah, ada ayat bandingan dan perumpamaan. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Cuma manusia kebanyakan mereka suka membantah, banyak membantah daripada memahami. Kan al-insan adalah jenis manusia kebanyakannya membantah, tidak suka memahami. Ayat seterusnya zajrun beserta takhwif dunia ukhrawi. Wa ma mana'an nas, dan tiada menghalang orang Mekah ini ayat minu masuk Islam, beriman, idh ja'ahumul huda, di waktu datangnya pada mereka petunjuk daripada Nabi. Dan tiada menghalang manusia, yakni orang Mekah itu, yastaghfiru rabbahu, beristighfar kepada Tuhan mereka, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, mereka akan datang kepada mereka sunnatul awwalin. Sunnah ni makna cara orang-orang dahulu dihancurkan, iaitu cara istisal, azab yang menghancurkan bakar. Au ya'tiyahumul azabu qubula, atau datang kepada mereka itu azab qubula di depan mereka, iaitu dalam peperangan. Azab qubula sini azab dalam peperangan. Mana tunggu orang Mekah, kecuali datang pada mereka cara Allah Ta'ala azab umat dahulu, ataupun cara yang Allah Ta'ala datang kepada mereka dengan cara peperangan, mereka akan dibunuh. Dalam tafsir Jalalain kata qubulan dengan mana wahwal qatlu. Wahwal qatlu, contoh dia yaumah badrin, pada hari perang Badar. Seperti mana ayat-ayat sebelum, apabila mereka tanya kenapa Nabi apabila minta supaya didatangkan azab, mereka tak boleh buat. Allah beritahu, wa ma nusilul mursalina illa mubashirina wa munzirin, dan kami tidak utus para rasul dengan tugas-tugas lain kecuali memberi berita gembira dan memberi peringatan. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, orang-orang yang engkar itu membantah dengan guna batil sebagai hujah. Hujah dia kena guna dalil, tapi mereka tak ada dalil, guna batil. Jadi mereka telah, orang yang engkar itu telah selalu membantah dengan guna batil sebagai dalil. Mereka berhujah lawan dalil dengan guna batil sebagai dalil. Tujuan maksud pada mereka berhujah itu liyudhidu bihil haqqa, untuk melenyap dan menghapuskan dengan batil mereka akan kebenaran. Wattakhadhu ayati, dan mereka telah jadikan ayat-ayatku yang dalil sebenarnya dalil. Wa ma unziru, dan ancaman yang diancam kepada mereka daripada dalil aku, huzwan, barang persendaan, sebagai persendaan. Jadi dia guna batil untuk berhujah dengan dalil, dan dia menjadikan dalil itu sebagai bahan persendaan, menjadikan ayat-ayatku bersama dengan makna yang ada dalam ayatku itu ancaman azab. Mereka jadikan sebagai huzwan, bahan persendaan. Ayat seterusnya zajrun, wa man azlamu, dan siapa lebih zalim mimman dzukira bi ayati rabbih, lebih dari satu orang yang mana telah diberi peringatan akan ayat-ayat dalil-dalil Tuhannya, tapi masih fa'arada, masih lagi berpaling, tak mahu ikut anha daripada ayat itu. Wa nasiya ma qadamat yadahu, dan dia lupa amal-amal yang dia buat sendiri daripada bertobat. Inna ja'alna ala qulubihim, kenapa jadi gitu? Jumlah ta'liliyah ialah kami memang telah kunci hati. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah, sesungguhnya kami telah jadi pada hati mereka itu tutupan. Min ayyafqahu, muqaddar min, tutupan hingga mereka tak boleh lagi memahami kebenaran walaupun dengar. Wa fi adhani muakhra, dan kami jadikan pada telinga mereka sumbatan, walaupun dengar kebenaran mereka tak boleh memahami. Alamatnya ialah wa in tad'uhum ilal huda, jika kamu panggil mereka kepada hidayah, falan yahtadu, mereka tak mungkin dapat hidayah, tak mungkin datang terpimpin. Idzan, apabila dipanggil, abadan, selama-lama. Maknanya mereka tak mungkin lagi terpimpin, akan ikut jalan jaya itu apabila dipanggil selama-lama.
Bermakna itulah alamat dia dikunci. Wa rabbukal ghafurur rahmah. Dan Rabb kamu sebenarnya dia Maha mengampuni, memberi peluang. Dzur rahmah yang mempunyai rahmat yang sangat luas. Iaitu memberi peluang kepada hamba untuk membuat keputusan sebelum mati. Kalau Allah tak bagi peluang, apa jadi? Lau yu'akhidhuhum bima kasabu. Kalaulah Allah Ta'ala hukum mereka dengan sebab dosa-dosa syirik dan kufur yang mereka lakukan, nasaya la'ajjala lahumul azab. Allah segerakan kepada mereka azab. Mana buat saja kesilapan, terus dia bagi azab. Jadi oleh kerana Allah tu Ghafur, Allah tu Dzur Rahmah, dia bagi peluang. Bal lahum mau'idun, bahkan bagi mereka ada satu tempoh lain yang dia akan jumpa juga. La yajidu min dunihi mau'ila, yang dia tidak akan dapati lagi selain daripada itu mau'ila, tempat untuk selamat. Maknanya azab akan ada pada masa-masa yang ditetapkan. Selama mana dia masih diberi peluang, azab itu tak akan turun. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Daerah-daerah yang hancur yang kami telah hancurkan apabila mereka zalim dengan sebab syirik dan kufur. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Kami juga telah jadikan waktu kehancuran mereka itu ada waktu yang ditetapkan. Kami telah jadikan bagi kehancuran kaum-kaum yang dahulu ada waktu yang ditetapkan. Sampai waktu dia memang kena. Ayat seterusnya mengenai cerita Nabi Musa dengan Khidir. Di samping cerita ni, Nabi tahu satu perkara, iaitu Nabi Musa satu kali dia buat ucapan, ditanya, adakah lagi orang alim lebih pada kamu? Dia kata tidak ada. Tidak ada memang betul, sebab Nabi lebih alim berbanding dengan umat. Lebih-lebih lagi Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi yang 5. Dia jawab memang betul, tapi di segi adab tidak tepat. Jadi Allah tegur dia. Seperti Nabi kita SAW, bila orang kafir Mekah tanya supaya dia jawab, dia kata esok kamu mari, aku nak jawab. Tapi tak kata insya-Allah. Di sini Nabi Musa apabila ditanya adakah lagi orang lebih alim daripada kamu, dia kata tidak ada. Sepatut apa? Sepatut dia kena kata Allahu a'lam. Tadi insya-Allah. Sepatut kata begitu, beradab sebagai kita ni hamba. Nabi Musa kata tidak ada orang lebih alim pada aku. Memang perkataan itu betul, tapi di segi adabnya tidak benar. Sebab sebagai satu orang hamba, dia kena kata Allahu a'lam. Lepas tu baru jawab. Allah lah lebih tahu. Setakat aku tahunya, akulah lebih alim. Mana Allah lah lebih tahu. Allahu a'lam. Tapi setakat aku tahunya, akulah lebih alim. Tiada lagi lepas daripada itu. Lalu Allah Ta'ala tegur dia, Allah kata ada lagi orang lebih alim daripada kamu di satu sudut ilmu lain. Bukan semua ilmu, di satu sudut. Iaitu Nabi Khidir. Kamu kena pergi cari mengaji dengan dia. Kalau nak pergi, tempat ni yang begini. Oleh kerana Nabi Musa jenis manusia yang suka nak mengetahui sesuatu yang patut tahu. Jadi dia minta nak pergi. Allah bagi tahu pada dia cara-cara. Sedangkan dia Nabi, dia sudah ulul azmi. Tapi sifat manusia yang baik ni, kalau ada perkara yang dia tak tahu, orang lain lebih tahu, dia akan pergi cari. Dan dia dituntut sebenarnya. Dia dituntut. Itulah sepatutnya pada orang yang berilmu. Yang ni tidak berpada dengan apa yang ada pada dia, bahkan pergi. Ilmu ni tak apa, banyak mana pun kita boleh cari. Makin banyak, makin baik. Di satu sudut. Lalu berlakulah perjalanan Nabi Musa dengan Khidir, yang mana perkara-perkara yang berlaku itu Nabi Musa tidak tahu. Nabi Khidir tahu. Dengan sebab tak tahu, dia tegur. Kali pertama dia tegur, kali kedua dia tegur. Tegur kerana kesalahan. Sedangkan benda itu tak salah, memang benda itu betul. Jadi oleh kerana Nabi Khidir tahu takwini, Nabi Musa tidak tahu takwini, maka dia tegur kerana ilmu syariat. Nabi Khidir buat kerana ilmu takwini, ilmu kejadian. Jadi yang ni tak tahu benda ni, yang ni tak tahu benda ni. Jadi teguran telah berlaku. Dan teguran tu maknanya benda salah. Atau benda sepatutnya benda lain. Tapi apa yang dibuat oleh Nabi Khidir semua tu betul. Tak salah bagi dia kerana dia tahu satu ilmu lain yang Nabi Musa tak tahu. Di satu sudut, di segi akidahnya pula, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dia bukan ilah. Dia tak boleh dibuat sebagai ilah walaupun dia
manusia yang hebat. Sebab Allah Ta'ala beritahu juga dalam cerita ni, kelemahan-kelemahan masing-masing. Kelemahan-kelemahan masing-masing. Dan Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ini pada akhir cerita Nabi Musa dengan Khidir, semua ini adalah daripada Allah. Tidak ada pun daripada kita kemampuan. Kamu tahu ala kadar, kami pun tahu ala kadar. Mana setakat mana Allah beritahu pada kita pun pakat tahu semua. Apa yang Allah Ta'ala tak beritahu, kita juga tidak tahu. Jadi kita adalah satu orang yang tahu ala kadar, tidak sempurna tahu. Mampu ala kadar, tidak sempurna dalam kemampuan. Maka orang yang jenis seperti ini tidak layak dijadikan ilah. Itu kesimpulan di segi akidah. Wa idh qala Musa, jadi ceritanya apabila Nabi Musa dapat maklumat daripada Allah, ada lagi orang lebih alim daripada hadis Nabi, ada lagi orang lebih alim daripada kamu di segi ilmu takwini, ilmu kejadian. Ilmu kejadian ni kalau tahu okey lah, tapi tak tahu pun tak apa. Berbanding dengan ilmu syariat yang daripada Nabi Musa. Ilmu syariat ada ilmu yang mesti kena tahu. Sebab tak ikut syariat memang kena di akhirat. Ilmu takwini, ilmu kejadian. Esok akan hujan, esok akan marah, esok apa akan jadi. Jadi setengah-setengah takwin ini Allah bagi pada Nabi Khidir. Benda tu Allah tak bagi kepada Nabi Musa. Dia pun nak pergi belajar. Wa idh qala Musa li fatah, ketika Nabi Musa kata pada khadimnya Yusha, namanya Yusha bin Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Aku tak akan berhenti berjalan cari-cari tu guru sehingga aku sampai tempat yang diberitahu oleh Tuhanku, Majma'al Bahrain. Itu tempat yang mana tu guru aku ada di situ. Tempat bertemunya dua laut. Lagi tak jumpa, amdhiya huqba. Sekalipun aku akan habiskan masa bertahun-tahun, aku akan tetap berjalan cari ilmu. Mana azam Nabi Musa nak mengaji. Lagi tak jumpa, lagi aku berjalan. Tak kira. Jadi kamu nak ikut-ikut. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Allah beritahu pada dia tempatnya sekian-sekian, namanya tempat tu Majma'al Bahrain, tempat bertemu dua laut. Alamatnya kamu pergi sana, ikan yang kamu bawa sebagai bekal, ikan kering yang kamu bawa sebagai bekal itu apabila dia hidup, itulah tempat dia. Jadi Nabi Musa dalam hadis bawa bekal ikan kering dengan roti dan air. Apabila sampai di Majma'a Bainihima, tempat pertemuan dua laut, nasyahu tahuma. Mereka berdua lupa ikan kering yang mereka bawa untuk bekal makan. Jadi ikan tadi lompat keluar daripada raga, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Lalu dia keluar daripada raga, lalu ambil jalan dia ke tepi laut dan masuk ke dalam laut dan membuat suatu jalan di dalamnya. Perkara ini ditengok oleh Nabi, oleh Yusha bin Nun. Masa itu dia tidak dilantik menjadi Nabi. Dia hanya khadim kepada Nabi Musa. Perkara itu ditengok. Nabi Musa tertidur, tak tengok. Yusha bin Nun tengok. Falamma jawaza, maka apabila kedua-duanya pergi lagi, melepasi kawasan itu, qala li fatahu, lalu Nabi Musa kata kepada khadimnya, atina ghada'ana, hidangkanlah makanan kita. Ghada'ana ni, hidangkanlah makanan kita. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, sesungguhnya kita telah rasa dalam safar ini penat, jadi nak makan. Daripada ini juga dapat diketahui, dia adalah manusia, ada waktu dia lapar, ada waktu dia penat. Apabila Nabi Musa minta dihidangkan, lalu khadim dia kata, ara'aita, tahukah kamu wahai Musa, wahai guruku, id awaina ila sakhra, ketika kita duduk rehat di batu sana, fa inni nasitul hud, saya terlupa nak beritahu kepada Tuhan bahawasanya ikan kering kita itu telah masuk ke dalam laut setelah dia melompat keluar daripada raga. Dan wama ansanihu illa syaitan, tidak melupakan aku kecuali syaitan semata-mata. Lupa an azkurahu, untuk aku ingatkan kepada kamu bahwasanya ini sudah terjadi. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba,
Dan ikan itu pula ambil jalan masuk ke dalam laut cara yang luar biasa. Dia boleh hidup satu perkara luar biasa dan bergerak ke pantai satu perkara luar biasa. Dan masuk dalam laut menjadi terowong juga satu perkara luar biasa. Apabila didengari oleh Nabi Musa, qala dzalika ma kunna nabghi. Ya demikian tempatlah yang kita sedang cari. Tempat itulah kita nak cari untuk pergi. Fatadda, dia lalu kembali semula. Ala athari, mengikut jejak-jejak yang dia lalu. Qasasa, dengan menjajaki tapak jalanan mereka. Takut lagi tempat lain, dia tengok semula tapak dia. Jadi dia jejaki semula untuk kembali tempat tadi. Pergilah akhirnya fawajada, kedua-dua tu Yusha dan juga Nabi Musa berjumpalah abdan, satu orang hamba min ibadina, daripada hamba-hamba kami yang mulia. Idhafah ni ditakrim. Satu orang hamba yang hebat daripada hamba-hamba kami yang mulia, iaitu Khidir. Atainahu rahmatan minna, kami bagi kepadanya satu rahmat daripada kami, iaitu kenabian. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami bagi kepadanya ilmu laduni, ilmu tanpa usaha daripada kami. Ilmu ladunna ni mana ilmu di sisi kami tanpa usaha ikhtiar mengaji, iaitu ilmu mengetahui perkara takwini. Jadi sudah dimaklumkan oleh Allah, Nabi Khidir ada ilmu ini. Kalau satu orang tu kata saya ada ilmu ini, tak mengaji juga dapat, kita kata bohong. Sebab apa? Sebab itu adalah ilmu yang Allah akan beritahu. Orang ni ada ilmu laduni. Orang tu ada ilmu laduni. Ini diberitahu oleh Allah Ta'ala bahawasanya Khidir ada. Orang lain tidak ada sebab dia tak diberitahu. Dan orang yang dapat ilmu laduni ini adalah Nabi, sesuai dengan dia. Jadi adalah keistimewaan yang pada Nabi Khidir ini, Allah bagi kepadanya ilmu laduni, ilmu daripada Allah tanpa mengaji. Ilmu pula, ilmu mengetahui perkara takwini. Ilmu tak ada penting sangat, tak penting pun. Orang ni satu hari dia akan mati sebagai kafir, orang ni akan mati sebagai iman. Bukan semua, sebahagian, sikit-sikit. Jadi tak perlu tahu, benar. Jadi ilmu takwini yang diketahui oleh Nabi Khidir ni, yang Allah bagi secara laduni, dia tidak penting. Tidak penting. Yang penting adalah ilmu syar'i, ilmu yang menyebabkan syurga neraka. Ilmu takwini ini tidak ada menyebabkan syurga neraka. Jika tahu, baik. Tak tahu, tak apa. Jadi semua ni pemberitahuan daripada Allah. Kami ajar kepadanya ilmu di sisi kami. Laduni di mana? Ilmu daripada kami. Jadi tak adalah dia ilmu. Lalu apabila diketahui gurunya yang bernama Khidir ini, qala lahu Musa, Nabi Musa kata kepadanya, hal attabi'uka, bolehkah aku akan ikut kamu? Dengan syarat ala an tu'allimani, dengan syarat engkau ajar kepada aku ilmu. Mimma ulimta rusyda, daripada ilmu yang diajar. Maknanya kamu tak dapat sendiri-sendiri. Kamu juga diajar oleh Allah. Bolehkah aku nak ikut kamu? Dengan syarat aku diajar oleh kamu. Mana aku nak belajar daripada kamu, lalu kamu ajar kepada aku ilmu yang aku tidak ada. Ya Allah ajar juga kepada kamu syurusdah, ilmu jenis petunjuk yang kamu boleh tahu sesuatu itu baik dan buruknya. Petunjuk maknanya kamu boleh tahu buruk dan baiknya. Bermakna Nabi Musa nak belajar ilmu yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Khidir, yang dia tidak ajar kepada Nabi Musa. Dia ajar kepada Nabi Khidir, dia tidak ajar kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa nak belajarlah dengan dia. Boleh belajar ke? Tidak boleh belajar. Ilmu laduni ini, jenis takwini, Nabi Khidir tak boleh nak ajar. Tak boleh nak ajar. Sebab apa? Sebab ulimta, kamu diajar oleh Allah sesuatu takwini. Jadi dia tak ajar aku, dia ajar kamu takwini. Cuma nak tahu macam mana takwini ni, nak belajar dengan dia dengan syarat lah. Lalu Nabi Khidir kata kepada Nabi Musa, innaka lan tastati',
Allah bagi kepada Nabi Khidir tahu apa yang akan berlaku. Nabi Musa tak akan boleh tahu. Ini pun laduni. Ini pun laduni daripada Allah kepada Nabi Khidir. Kamu tak boleh belajar. Aku bukan Tuhan. Aku Allah ajar satu ilmu laduni. Kamu ni akhir-akhirnya tak boleh belajar ilmu laduni. Tegas dia kata. Memang dia kata tegas. Innaka lan makna tak mungkin dapat belajar. Tak mampu nak boleh belajar. Sebab kamu tak mampu sabar. Dia tahu ke tidak latih, tidak uji lagi dah tahu tak mampu sabar. Ya, dia tahu dengan sebab ilmu laduni. Bukan tahu perkara gaib. Allah ajar kepada dia ilmu itu. Maknanya Allah tak beritahu kepada kita Musa nak mari belajar dan dia tak boleh belajar sebab dia tak boleh sabar. Maklumat itu sudah diketahui oleh Nabi Khidir. Maklumat itu sudah diketahui oleh Nabi Khidir. Nabi Musa tak tahu sebab dia takwini. Sebab dia takwini. Sebab tu dia cakap tegas. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tak mungkin boleh sabar bersamaku. Dia kata tak mungkin ni. Uji dulu. Kamu Tuhan ke? Tak, tidak Tuhan. Allah dah beritahu. Nabi Musa tak boleh sabar. Jadi dah beritahu kepada Nabi Khidir, Nabi Musa ni tak boleh sabar, itulah laduni. Kemudian sebab apa tak boleh sabar? Sebab laduni bercanggah dengan syar'i. Syar'i tak boleh, laduni boleh. Jadi kamu jangan tegur. Nak tak tegur macam mana? Sebab bercanggah dengan syariat. Nabi tak boleh, dia kena tegur sebab Nabi. Apa yang akan berlaku nanti bersalahan dengan syariat. Semua bersalahan dengan syariat. Jadi Nabi Musa terpaksa tegur sebab dia Nabi. Tegur, mana tak sabar. Kalau tak tegur, salah sebagai satu orang Nabi. Kalau tegur, tak sabar. Kalau tak tegur, salah sebagai satu orang Nabi. Nabi dia kena tegur. Nabi tidak macam orang biasa. Nabi kena tegur. Cegah munkar dan amar ma'ruf ni adalah satu kewajipan. Yang Nabi takkan abaikan perkara ni. Dia tidak seperti orang biasa. Jadi Nabi dia kata wa kaifa tasbir? Bagaimana kamu akan boleh sabar wahai Musa ala ma lam tuhit bihi khubra, di atas sesuatu yang kamu tidak sampai ilmu kepadanya. Akan sesuatu yang kamu tak sampai ilmu kepadanya. Aku akan buat sesuatu dalam kamu ini yang bercanggah dengan syariat. Kamu tak akan boleh sabar. Kamu akan tegur. Sebab kamu Nabi. Aku boleh buat kan aku tahu. Benda tu. Zahirnya begini, hakikatnya begitu. Jadi kamu tahu yang zahir, kamu tegur. Memang zahir itu salah. Tapi hakikatnya betul, baik. Yang baik ni kamu tak tahu. Jadi kamu tak boleh sabar. Mudah-mudah dia bagi. Apa Nabi Musa kata? Satajiduni insya'allahu sabira. Kamu akan dapati aku insya'allah sabar. Kata insya'allah ada. Kamu akan dapati aku insya'allah jika Allah kehendaki aku akan jadi seorang yang sabar lagi tambah. Wala a'si laka amra. Aku tidak akan derhaka akan apa saja arahan bagi kamu. Dia kata insya-Allah, maka okeylah, baiklah. Qala kata Nabi Khidir, fa in ittaba'tani, jika sekiranya kamu benar-benar nak ikut aku untuk belajar ilmu laduni, satu syarat. Fala tas'alni an syai'in. Jangan tanya apa-apa pun daripada aku. Apa yang aku buat jangan tanya apa-apa. Senyap saja. Diam betul-betul. Hatta uhditha laka minhu dhikra, sehingga aku sendiri akan menceritakan kepada kamu perkara itu. Sebelum aku beritahu apa-apa tentang perkara aku buat, kamu jangan tegur satu patah. Jika boleh sabar, boleh ikut. Jika tak boleh, jangan ikut. Maka pergilah dia. Fantalaqa, maka disebutlah di sini, pergilah dia Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Tak sebut Yusha, tak apa tak sebut sebab dia tabi'. Watak yang penting saja disebut. Dalam penggunaan bahasa pun ingatlah, watak penting. Kalau rombongan tu ada 100,000 orang. Tentera Abu Sufyan
Dia bawa 1,000 orang. Tentera yang dibawa oleh Nabi 313. Sebut sekali cukuplah, tak perlu beritahu. Nabi SAW sampai sini. 330 pun sampai sini juga. Abu Jahal 1,000 orang di sini. Maka setiap kali disebut Abu Jahal, disebut kat 1,000. Tak perlu sebut sekali. Sebab pengikut ni bertabai. Cacatlah di segi bahasa kalau dia sentiasa disebut watak-watak yang tidak ada kepentingan dalam cerita. Jadi sini dia disebut walaupun disebut fantalaqa dua orang, maknanya isya ada sama. Dia mana guru dia duduk ngaji, dia pun duduk sama-sama. Fantalaqa, maka kedua-dua berjalanlah. Hatta idza raqiba fi safinati, sehingga apabila kedua-duanya naik kapal sampai ke tempat yang dituju, faraqaha, dia terus melobangi kapal itu hingga cacat. Dalam kitab hadis kata dia naik free, tak bayar. Kemudian sampai ke tempat yang nak pergi, dia lobangi, dia tebuk satu laut, satu keping daripada dinding kapal tu, dia buang masuk air. Dia melobanginya. Penumpang bukan seorang dua, ramai juga yang lain, tapi semua pakai tengok belakang. Orang lain semua tak tegur, tuan kapal pun tak tegur, nakhoda kapal pun tak tegur. Nabi Musa tegur. Jadi sini ada satu soalan tanya-tanya, kenapa orang kapal ni tak tegur dia? Mudah saja, sebab orang kapal ni orang kampung dia. Dia tahu Nabi Khidir ni buat apa saja kita tak boleh tegur. Memang sangat luar biasa. Ikut sajalah. Ada tu kebaikan. Dia takkan buat benda yang tak baik sebab yang Nabi. Tapi oleh kerana Nabi Musa, ini perbuatan yang berlaku pada dia bukan daripada kampung dia. Dia tak kenal, ni baru kali pertama dia kenal Nabi Khidir. Dia tegur. Dia kata, kata Nabi Musa, akharaftaha? Patutkah kamu, akharaftaha sini, patutkah kamu melobangi dan menyebabkan tenggelam? Patutkah kamu melobangi kapal ni, itu qadiqa'alha, yang menyebabkan penumpangnya akan tenggelam? Yang mengakibatkan penumpangnya akan tenggelam? Laqad ji'ta syai'an imrah. Kamu telah melakukan satu perkara yang sangat bahaya. Kalau tengok pada hadis, kata dia, naik free, percuma. Tapi sudah naik, ini yang dibuat. Penumpang lain semua tak kata apa. Nabi Musa tegur, kerana tak kena. Orang bagi free, kita rusakkan kapal. Memang salah. Jadi terpaksa dia kata sebab benda tu memang kena tegur. Qala Nabi Khidir kata, alam aqul, tidakkah aku kata kepada kamu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tak mampu sabar bersamaku. Tak mampu sabar. Memang terlupa. Memang terlupa daripada Nabi Musa. Kali pertama memang terlupa. Qala, lalu Nabi Musa kata, la tu'akhidni, janganlah kamu terus menghukum aku. Bima nasitu, sesuatu yang aku telah lupa. Jika aku lupa, takkan kamu nak terus hukum aku. Wala tudhiqni min amri usra, jangan membebankan aku sebaran kesulitan untuk aku belajar. Untuk aku belajar dan ikut kamu dalam ngaji ilmu laduni. Fantalaqa, maka mereka berdua masih mulalah berjalan semula. Hatta idza laqiya ghulaman, sehingga bila sampai ke satu medan kanak-kanak bermain, kedua-dua Nabi Musa dengan Khidir jumpa ghulaman, satu orang budak. Ulama terjemah pandangan mereka, ulama kata ulama ni boleh jadi balik, boleh jadi tidak balik. Wallahualam, tapi pandangan berbeza. Boleh jadi balik, boleh jadi tidak balik. Cuma jumhur kata balik. Tidak balik. Jumhur kata tak cukup umur lagi. Mana tidak mukallaf, tidak dibebankan mana-mana syariat pada dia. Jadi apabila Nabi Khidir dengan Nabi Musa jumpa budak yang tak cukup umur tu, faqatalahu, dia bunuh budak tu. Dia bunuh budak tu. Cara bunuh macam mana pun tak diberitahu. Dan dia bunuh. Jadi bunuh orang tak cukup umur. Kalaulah nak bunuh cukup umur dan memang ada kesalahan kena bunuh. Jadi tak cukup umur. Lalu apa berlaku? Nabi Musa tak dapat sabar. Dia kata, aqatalta nafsan zakiyah. Patutkah kamu membunuh satu jiwa manusia yang suci daripada dosa lagi sebab dia tak cukup umur.
Bighairi nafsin, tanpa dia membunuh mana-mana jiwa lain. Lainlah kalau dia sudah membunuh dan dia cukup umur. Ni dah tak cukup umur, budak lagi, kamu telah bunuh dia. Laqad ji'ta syai'an nukra, sesungguhnya kamu telah melakukan suatu perkara yang sangat munkar. Lebih munkar lagi daripada sebelum. Kata Nabi Khidir, qala alam aqul laka, bukankah aku kata kepada kamu wahai Musa, innaka, bahawa kamu lan tastati'a, tidak mampu wa'i sabra, sabar bersama aku. Ilmu-ilmu ni dia kena ada sabar. Tak ada sabar mana tidak ada ilmu. Semua guru-guru yang menjadi guru itu dia kena telan sabar sampai tahap dia berjaya. Kalau tak sabar memang satu orang pun tak akan boleh jadi guru. Jadi lafaz-lafaz sabar sentiasa diulangi dalam maksud belajar. Jadi kamu tak mampu untuk bersabar bersama aku. Nak belajar macam mana? Qala, kata Musa, in sa'altuka an syai'in, sekiranya aku tanya lagi selepas pada ni, ba'daha, selepas pada peristiwa ni, apa-apa pun jika aku tanya lagi, fala tusahibni, maka tidaklah aku perlu lagi bersama kamu. Mana tidak perlu lagi kamu benarkan aku untuk ikut bersama kamu. Jadi kamu bolehlah bagi tahu, kamu tak perlu ikut aku. Qad balaghta min ladunni udra, kamu wahai Khidir telah cukup alasan daripadaku untuk tidak bawa aku bersama. Jadi sini daripada syarat Nabi Musa sendiri. Tadi syarat daripada Nabi Khidir. Yang kedua ni, setelah dia melakukan perkara yang kedua, di syarat ni syarat Nabi Musa buat sendiri. Kalau aku tegur lagi, maka kamu tak perlulah bawa aku bersama. Sudah cukup alasan dah bagi kamu. Jadi syarat yang dibuat oleh Nabi Musa. Fantalaqa, maka kali ketiga berjalanlah mereka berdua, hatta idza ataya ahla qaryah, apabila mereka sampai di satu daerah. Istat'ama alha, mereka berdua minta makanan daripada penduduk daerah. Seramai-ramai penduduk daerah itu fa'abau, mereka semua enggan ayyudhaifuhuma, untuk melayani mereka sebagai tetamu. Wajada fiha jidara, dalam masa yang sama Nabi Musa dengan Nabi Khidir dapati di daerah itu ada satu tembok, yuridu an yanqadha, yang hampir runtuh. Fa aqamahu, lalu Nabi Khidir seorang diri tegakkan kembali tembok yang hampir runtuh itu, seorang diri dia. Oleh kerana perbuatan khidmat ini dibuat oleh Nabi Khidir, Nabi Musa kata, lau syi'ta, kamu, jika kamu ingin, boleh, latakhasta alaihi ajra, kamu ambil di atas, membetulkan balik tembok yang nak tumbang ni, kamu boleh ambil upahan daripada mereka. Sebab mereka, jika kita minta makanan mereka tak bagi, kita ambillah upahan, bagi makan dengan cara upahan. Itu pun ditegur. Mana itu pun perkara yang dikira tegur. Qala, kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa baini, inilah dia perpisahan di antara aku dengan kamu. Dengan janji dan syarat kamu itu, kamu telah tegur perkara yang tak patut tegur. Sa'unabbi'uka, aku akan menceritakan kepada kamu, bitakwili, penjelasan yang sebenar, malam tastati' alaihi sabra, sesuatu yang kamu tak mampu sabar tentangnya, sebab tu kamu tanya dan tegur. Kamu tegur. Aku nak beritahu, amma safinatu, ataupun perahu atau kapal yang kita naik tu, fakanat lima sakin, dia tu kapal dimiliki oleh ramai orang miskin. Berkongsi atas kapal tu. Kapal tu, kapal penumpang tu angkut daripada satu pangkalan kepada pangkalan lain, dia dapat duit dengan cara tu. Dia orang miskin, tapi dia berkongsi. Masakin mana orang miskin ramai berkongsi, beli kapal untuk cari duit, angkut penumpang daripada satu pangkalan kepada satu pangkalan. Ya'maluna fil bahri, mereka guna kapal tu di laut sana untuk kutip bayaran daripada penumpang. Fa'aratu an aibha, memang aku ingin mencacatkan kapal itu. Aku sengaja ingin mencacatkan kapal itu. Sebab apa? Sebab wa kana wara'ahu malikun,
Di depan mereka, tempat dia nak pergi, ada raja zalim. Malikun zalimun. Raja zalim. Ya'khudhu kulla safinatin wasbah. Dia akan ambil setiap kapal-kapal yang baik, yang tidak cacat, ambil dengan cara rampas. Untuk dia guna untuk dia. Untuk projek dia. Dia kutip-kutip ambil begitu saja, kapal-kapal siapa tak kira. Apabila dapati kapal tu baik, dia akan ambil begitu saja, ambil cara rampas. Jadi aku cacatkan kapal ini sedikit supaya masuk air. Apabila raja tu mari nak ambil kapal, dia tengok kapal ni cacat, dia tak akan ambil, dia akan tinggalkan. Selamat sebiji kapal. Manakala lauhi papan yang aku keluarkan tadi, apabila raja dah pergi, dia tak masuk balik papan tu tidaklah payah sangat sebab dia paku. Jadi sedikit sedikit kecacatan yang aku buat itu sangat-sangat sedikit berbandingkan kalau diambil kapal tu semua sekali. Jadi setelah berlakunya raja tu lalu kawasan tu semua kapal-kapal lain diambil, dirampas semua, maka kapal yang aku naik, yang kita naik sama-sama selamat. Jadi tuan-tuan dia semua ni gembira. Mereka akan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada aku kerana aku buat sesuatu untuk membantu dia. Kamu tak tahu. Aku tahu. Sebab dia adalah dunia. Dia adalah ilmu takwini. Kejadian yang akan berlaku. Bukan semua. Kadar tu saja. Kadar tu saja. Wa amal ghulam, ada budak yang tak cukup umur tu, yang aku bunuh dia tu. Fakana abawahu mu'minain. Mak ayah dia memang mukmin tulen. Sayang sangat kepada anak laki-laki dia. Tapi anak laki-laki dia ni mati kafir. Dan kalau tak dibunuh Hawa, anak dia ini akan menyesatkan mak dia. Daripada satu jadi kafir, jadi dua, tiga jadi kafir. Kalau tak dibunuh. Jadi, fakhashina kami bima an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Anaknya yang disayangi oleh ibu bapaknya mendorong kedua ibu bapaknya yang mukmin itu menjadi kufur dan durhaka pada Allah. Kurang kerana sayang sangat kepada anak dia, dia ikut semua anak dia kata apa, sehingga akidah pun berubah. Kalau tak bunuh. Ini dia akan jadi. Jadi aku bunuh dia, dia memang ahli neraka sebab mati kafir. Mak dia selamat. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu. Lalu kami ingin Tuhan mereka berdua tukarkan kepada mereka berdua anak yang lebih baik lagi daripada anak kafir itu. Anak yang lebih baik lagi daripada anak kafir yang aku bunuh. Wa aqrabaruma, dan yang lebih sayang kepada ibu bapa. Anak yang kafir ni, dia makin besar makin dia tak sayang kepada mak ayah dia. Dalam takdir. Bukan saja tak sayang, mana sayang sebelah pihak. Anak tak sayang pada ibu bapa dia. Mak ayah dia saja sayang pada dia, menyebabkan akhirnya mak dia, ayah dia akan kafir seperti dia. Tapi kalau bunuh yang ni, Allah akan ganti satu orang anak lain lebih baik. Dia juga mukmin, dan dia lebih sayang kepada mak ayah dia. Dalam kitab tafsir kata, yang dia bagi ganti tadi adalah anak perempuan yang berkahwin dengan satu orang Nabi. Wallahu a'lam. Tapi aku suka Tuhan, kami ingin supaya Tuhan mereka berdua tukarkan dengan matikan anak ni dengan anak lain yang lebih bersih dari segi agama dan lebih sayang dari segi akhlak kepada dua ibu bapa. Kamu tak tahu? Aku tahu sebab Allah bagi. Wa amal jidar, ada pun tembok yang aku betulkan tegakkan kembali. Fakana li ghulamai. Tembok itu milik anak yatim. Dia sekarang ni masih yatim. Dua orang budak yang masih yatim. Ghulamaini yatimain. Fil Madinah, dalam bandar ni. Ramai orang bandar ni tidak seperti dia. Dia walaupun anak yatim, mak ayah dia dulu orang baik. Jadi wakana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok ni ada khazanah yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sekarang ni dia tak mampu ambil. Suatu amanah. Jadi wakana abuhuma salihah, ayah mereka berdua satu orang yang sangat soleh. Oleh kerana ayah soleh, Allah jaga harta anak dia. Jadi dia tinggalkan anak dia dengan keadaan dia soleh. Allah jaga harta anak dia, iaitu dia bagi tahu kepada aku melalui ilmu laduni, maksudnya kena betulkan balik.
kena betulkan balik tembok itu supaya satu hari apabila anak dia sudah cukup umur dan matang boleh guna harta, dia pun dapat guna harta. Kalaulah tembok itu menutupinya, susahlah dia nak ambil. Menderitalah dia untuk ambil balik harta-harta yang disimpan oleh ayah dia setelah runtuhan dinding tembok itu menghempakkan dua kasak itu. Jadi fa'arada rabbuka an yablugha. Jadi Tuhan kamu ingin supaya mereka berdua, anak mereka yang yatim ini membesar sehingga sampai tahap asyuddah, tahap dia mampu berusaha, mampu guna sendiri duit, harta. Dan wayastakhrija, dan dia akan keluarkan kanzahuma, khazanah yang ditinggalkan oleh ayah mereka untuk mereka guna. Rahmatan min rabbika. Ini adalah suatu rahmat daripada Tuhan kamu kepada orang yang soleh. Maknanya aku adalah satu orang yang membantu orang soleh. Walaupun tak dapat makan, kami berdapat pahala. Jadi tiga-tiga peristiwa yang kamu tak boleh nak sabar ni, dia daripada Allah. Wa ma fa'altuhu an amri. Dan tidaklah aku lakukan ketiga-tiga perkara tadi daripada kehendak aku. Bal fa'altuhu an amri rabbi muqaddarnya. Bahkan aku lakukan ketiga-tiga tadi daripada arahan Tuhanku. Yang dia beritahu pada aku, takwinya begini, maka dia arahkan aku buat. Aku pun buat. Tapi di sisi zahirnya bersalahan dengan syariat yang ada pada kamu. Zahirnya, bersegi zahir sahaja bersalahan dengan syariat kamu. Tapi apa yang aku dapati daripada Tuhanku melalui takwini, kau ni gini akan jadi, gini akan jadi. Jadi arahan Tuhanku supaya aku buat begitu. Arahan Tuhanku supaya tebuk kapal. Arahan Tuhanku supaya bunuh budak ni. Arahan Tuhanku supaya supaya tegakkan tembok. Makna ilmu yang Allah beritahu kepada aku satu perkara yang akan terjadi dan Allah arahkan aku supaya buat begini. Jadi wa ma fa'altu an amri. Aku tidak buat dengan sebab aku nak buat. Bal fa'altu an amri rabbi. Bahkan aku buat atas arahan Tuhanku. Jadi oleh kerana arahan Tuhan, maka betul lah dia. Betul lah dia, tidak salah. Zalika ta'wil, itu dah dia penjelasan yang sebenar. Malam tasti' alaihi sabra, sesuatu yang kamu tak mampu nak sabar. Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, Nabi kata alangkah bertuahnya kalau Nabi Musa sabar, banyak lagi perkara yang hebat Allah akan beritahu. Alangkah bertuahnya kalau, alangkah baiknya kalau Nabi Musa sabar. Tentu banyak lagi lah ilmu-ilmu takwini Allah Ta'ala akan zahirkan. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang Zulqarnain. Zulqarnain ni mana dua tanduk. Dua tanduk boleh jadi dia dapat menakluki dua kawasan naik matahari, jatuh matahari. Sangat luas. Qarnain maknanya tanduk, tapi di segi bahasa banyak takwilan boleh berlaku. Sini yang paling mudahnya adalah satu orang yang ada kekuatan yang Allah bagi kepadanya kemampuan mentadbir, memerintah satu dunia. Naik matahari hingga jatuh matahari adalah negara dia. Dalam masa yang sama, dia adalah wali Allah. Ada kehebatan memerintah satu dunia, dia dalam masa yang sama, dia adalah wali Allah. Orang taat pada Allah, ikut perintah Allah. Cuma, adakah dia ni Nabi ataupun dia wali? Jumhur berpendapat dia adalah wali, tidak Nabi. Tapi ada juga bahagian lain kata dia Nabi. Wallahualam. Jadi kul katalah pada mereka, sa'atlu alaikum minhu dzikra. Sekarang aku nak baca cerita, aku nak baca pada kamu ayat-ayat yang ada padanya penjelasan dan kisah daripada Zulqarnain ini kepada kamu. Ini salah satu soalan musyrikin Mekah yang dia tanya Nabi. Roh musyrikin Mekah ditanya Nabi, ini satu soalan. Jadi tiga soalan tu yang terakhiran ni. Apa itu ruh? Dijawab dalam surah Bani Israil. Ashabul Kahfi siapa? Sudah dijawab pada permulaan surah. Ini soalan yang terakhir. Zulqarnain ini siapa dia? Jadi aku akan baca, aku akan ceritakan kepada kamu sekarang ini daripada wahyu penjelasan, penerangan tentang Zulqarnain.
Zulkarnain ialah inna makanna lahu fil ard, kami bagi kepadanya kuasa di bumi ini untuk mentadbir. Wa atainahu min kulli syai'in, kami juga bagi kepadanya segala sesuatu yang perlu dan penting bagi kerajaan. Sababan untuk dia guna bagi memajukan negara dia. Untuk dia guna untuk pergi menjelajah di dalam negara dia, suatu dunia. Fa'atba'a sababa, lalu dia menempuh satu jalan dengan kemampuan yang ada pada dia untuk pergi bermusafir, nak tengok tanah jajahan dia, takluk jajahan dia. Di sebelah mana? Di sebelah jatuh matahari. Berjalan dengan kemudahan yang Allah bagi. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi, sehingga sampai dia ke tempat jatuh matahari. Tempat ada penempatan manusia di hujung dunia, bahagian barat. Wajadaha, dia dapati matahari itu taghurubu fi ainin hami'ah. Matahari itu nampak pada segi matanya jatuh di dalam laut yang pantainya daripada seluk hitam. Mana matahari jatuh di kawasan pantainya seluk hitam. Itu kawasan dia. Wa wajada 'indaha qauma, dan dia dapati di situ ada satu kaum. Kaum dalam kitab tafsir sebut kaum ni pakaian-pakaian dia pada kulit-kulit binatang buas. Wallahu a'lam. Makanan dia daripada sumber laut. Qulna, kami titahkan, yakni kami ilhamkan kepadanya, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihi husna. Kamu diberi peluang, sama ada kamu nak hukum terus dia tanpa ajak kepada agama kerana mereka sudah tahu perkara agama, atau sama ada kamu nak an tattakhidha fihi husna, kamu nak seru dan ajak mereka beragama, nak ajak mereka buat perkara yang baik. Jadi satu perkara yang diberi keizinan kepada Dzulqarnain, nak azab terus mereka ini ataupun nak layani mereka dengan baik, dengan cara bagi penjelasan agama terlebih dahulu. Qala, kata Dzulqarnain, amma man zalama fa sawfa nu'adzibuhu. Adapun selepas pada seru kepada agama tauhid, jika mereka tu zalim, masih syirik, fa sawfa nu'adzibuhu, kami akan hukumnya, kami akan azabnya dengan cara bunuh. Thumma yuraddu ila rabbih, kemudian dia akan dihadapkan kepada Tuhannya di akhirat. Fa yu'adzibu 'adzaban ukhra, lalu dia akan diazab oleh Tuhannya azab yang lebih berat. Selepas suruh mereka ini kepada agama, wa amma man amana, dan ada di antara mereka yang beriman, yang boleh menerima seruan tauhid, wa amila salihah, dan dapat melakukan amal yang soleh, falahu jazaa'anil husna, maka falahul husna, falahu khabar muqaddam, al-husna itu mubtada muakhar, baginya syurga, yakni sebagai balasan, jazaan sebagai tamyiz. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan ajar kepadanya daripada arahan kami yang mudah-mudah bagi mereka buat. Summa atba'a sababa, kemudian dia menempuh jalan lain dengan kemudahan-kemudahan yang ada padanya ke sebelah timur. Jalan lain itu ke arah timur. Hatta idza balagha matli'a syamsi, sehingga sampai dia ke tempat naiknya matahari, wajadaha tatlu ala qaumin, dia dapati matahari itu terbit menyinari satu kaum. Kaum yang mana lam naj'al lahum min duniha sitra, kami tidak jadikan untuk mereka itu bagi melindungi daripada cahaya matahari sitra, suatu tutupan. Maknanya mereka ni satu golongan yang hidup tanpa rumah. Ulama tafsir kata, apa maksud? Boleh jadi, kata mereka, matahari naik, rumah tidak ada, mereka buat lubang dalam tanah. Apabila matahari sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kepala mereka, maka mereka keluar daripada lubang tu untuk buat kerja. Mereka daif, tidak mampu nak buat rumah. Jenis-jenis makhluk seperti itu. Jadi naik matahari, yang mana sinaran matahari menyinari badan mereka sehingga mereka tidak ada satu alat yang boleh melindungi daripada terik panas matahari, yang boleh melindunginya. Kadzalika, ginilah kisah orang di zaman itu pada masa itu.
Waqad ahatna bima ladaihi khubra. Ilmu kami meliputi segala-gala yang ada pada Zulkarnain. Makna apa-apa yang Zulkarnain boleh buat itu sebenarnya tak lepas daripada ilmu kami. Thumma atba'a sababa, kemudian dia menempuh jalan baru ke arah utara. Ke selatan tak pergi, kerana ke selatan tidak ada penduduk. Ke arah utara. Thumma atba'a sababa, kemudian dia menempuh jalan ke arah utara. Hatta idza balagha baina saddain, sehingga dia sampai satu tempat lereng di antara dua gunung. Saddain ini dua gunung. Lereng di antara dua gunung. Wajada min dunihima qaum. Dia dapati di belakang sana ada satu kaum hidup di sana. La yakaduna yafqahuna qawla. Hampir-hampir mereka tak boleh memahami percakapan. Kerana dua kemungkinan. Kerana bahasa mereka asing sangat. Kalimah-kalimah bahasa mereka tidak ada kena-mengena dengan bahasa yang digunakan. Tak ada hubungan langsung. Yang kedua, mereka sangat susah faham. Sebab percakapan rombongan Zulkarnain. Terpaksa guna mutarjim. Mana terpaksa guna satu orang yang tahu bahasa Zulkarnain dan tahu bahasa mereka. Jadi la yakadu yafqahuna qawla. Mereka itu adalah satu kaum yang hampir-hampir mereka tak boleh memahami tanpa penterjemah. Qalu, mereka berkata melalui penterjem, mereka berkata melalui penterjemah, ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, kamu raja dunia, nak beritahu kepada kamu di kawasan kami ini, inna Ya'juj wa Ma'juj, ada segolongan makhluk Ya'juj Ma'juj. Makhluk jenis manusia, tapi Ya'juj Ma'juj. Mufsiduna fil ardh, dia sangat teruk, sentiasa membuat kerusakan di daerah kami. Masa dia keluar daripada kawasan dia mari menyusahkan kami. Fahal naj'alu laka kharjan, maka bolehkah kami adakan suatu bayaran, suatu imbuhan kepada kamu dengan syarat ala anta ja'ala bainana wa bainahum sadda. Dengan syarat kamu benalah di antara kami dengan Ya'juj Ma'juj itu satu dinding dan tembok yang besar, sehingga dia tak mampu nak melintasi. Apabila didengari oleh Zulkarnain cadangan mereka dan tuntutan apa yang mereka nak, qala, kata Zulkarnain, ma makkanni fihi rabbi khairun. Kemampuan yang Allah bagi Rabbi, Tuhanku bagi kepada aku lebih baik daripada bantuan dan upah yang kamu nak bagi. Mana tu aku tak perlu duit untuk dibayar, aku tak mahu harta untuk diupah, sebab apa yang Tuhanku bagi kepada aku sudah cukup. Cuma yang tidak cukup pada aku adalah bantuan daripada pekerja. Duit sudah cukup, pekerja saja tidak cukup. Jadi fa'inuni, kamu tolonglah aku, bantulah aku, biquwwatin, dengan kekuatan tubuh badan kamu. Jadi kumpulan kamu, mana orang sini, tolong. Apa-apa yang aku nak buat, kamu tolonglah. Aj'al bainakum bainahum radma, aku akan bina di antara kamu dengan Ya'juj Ma'juj radman, suatu tembok yang menghalang. Lalu buatlah tembok itu. Caranya dia susun besi daripada bawah sampai ke atas. Dalam kitab tafsir kata dia gali tanah tu sampai gerada air. Maka dari sana dia susun besi. Di celah-celah besi dia letak kayu-kayu. Hingga tu susun besi dan letak kayu-kayu dan dinyalakan kayu apabila besi telah merah menjadi panas sangat-sangat. Di sebelah sini pula dia telah didihkan tembaga. Apabila tembaga telah betul-betul cair, dia tuangkan tembaga cair ke atas besi yang sudah merah. Lalu bergabunglah besi dengan tembaga cair itu, menjadikan dia kuat lagi licin. Bukan saja kuat, licin. Mana peringkat pertama bina, peringkat kedua bina, tiga sampai ke atas, hingga sama dengan bukit atau gunung sebelah kiri kanan dia. Jadi caranya, atuni zubaral hadid, kamu bawa padaku kepingan-kepingan besi untuk disusun. Lalu susun besi itu
hatta idza sawa baina sarafain, sehingga besi itu disusun sama tinggi dengan dua gunung. Qala lalu Zulkarnain kata kepada penduduk situ, "Ufufu, kamu tiuplah api supaya nyala kayu-kayu di celah-celah besi itu. Hatta idza ja'alahu nara, sehingga tiupan tadi menyebabkan besi itu menjadi seperti api. Hingga tiupan api yang ada di celah-celahnya daripada kayu yang terbakar menjadikan besi itu seperti api. Ja'ala ni maknanya tiupan api. Menjadikan besi itu seperti api. Merah. Sudah sedia untuk dituangkan tembaga. Qala, kata Zulkarnain kepada satu golongan lagi yang sedang memasak tembaga supaya jadi cair, "Atuni, bawa mari tembaga cair itu. Ufriq alaihi, untuk aku tuangkan ke atas besi yang panas." Fitrah. Maknanya bawa mari fitrah, tembaga cair itu, untuk aku tuang ke atasnya, ke atas besi. Lalu jadilah tembok. Fawasta'u an yadhharu, tak mampu lagi Ya'juj Ma'juj untuk mendaki. Wamastata'u lahu naqba, dan tak mampu juga untuk dia melubangi. Nak mendaki daripada atas pun tak boleh kerana tinggi dan juga licin. Nak menebuknya pun tidak boleh kerana tebal dan kuat. Semua ini menggambarkan kepada kita banyak perkara, di antara lain, selain daripada dia adalah satu orang yang baik, raja yang mentadbir yang baik, tolong rakyat, dalam masa yang sama dia juga satu orang yang berhajat kepada bantuan orang lain. Dia ada harta tapi tidak ada tenaga kerja, jadi dia minta bantuan. Jadi minta bantuan adalah satu keadaan makhluk yang daif, yang lemah. Ada setengah-setengah padanya kekuatan yang Allah bagi, ada setengah-setengah Allah Ta'ala tak cukupkan kepada dia. Tapi akhir sekali Allah beritahu, "Hadza rahmatun min Rabbi." Ini semua bukan daripada kekuatan aku. Ini semua daripada rahmat Tuhanku. Mana dia ada Tuhan, dan semua yang dia buat ini rahmat daripada Tuhan. Rahmat daripada Tuhan. Di segi akidahnya ialah, kalau begini sifat satu orang tu, maka tak perlu kita jadikan dia sebagai wali untuk disuruh dan dipuja untuk dapat kekuatan daripada dia. Seperti mana setengah manusia, sebagai manusia telah menjadikan Zulkarnain sebagai pujaan batil dia. Pujaan dia akan seru untuk dapat kekuatan. Jadi tidak perlulah ada seruan kepadanya, kerana Zulkarnain kata, "Hadza rahmatun min Rabbi." Ini semua rahmat daripada Tuhan. Dia boleh bagi pada siapa yang dia nak bagi. Fa idza jaa wa'du Rabbi, maka apabila datangnya janji Tuhanku di akhir zaman nanti, ja'alahu dakka, dia akan jadikan tembok ini hancur berkecai. Dakka masdar mana maf'ul, madkukan. Dia akan jadikan tembok ini hancur berkecai. Wa kana wa'du Rabbi haqqan, dan janji Tuhanku memang sabit akan berlaku. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din, dan kami tinggalkan setengah mereka Ya'juj Ma'juj pada hari itu dengan setengah yang lain bercampur satu sama lain. Terjemah pertama, Ya'juj Ma'juj sama-sama dia, tak boleh lagi keluar untuk mengganas. Jadi dia perang sama sendiri. Satu lagi terjemahan, kami biarkan mereka ba'dhum yauma ini, setengah mereka bercampur aduk satu sama lain, jin dan manusia. Mana hidup dalam dunia ini sampai tahap belum kiamat, maka manusia dengan jin duduk campur aduk. Ada setengah manusia digoda oleh jin jadi kafir. Ada setengah manusia selamat, kekal jadi beriman. Akhirnya wa nufikha fis-sur, ditiup sangkakala kedua. Mana mati dah hancur dunia, ditiup sangkakala kedua. Fa jama'nahum jama'a, lalu kami himpunglah mereka di pada masyar sekaligus. Wa aradna jahannam, lalu kami bentangkan kepada mereka jahannam, neraka jahannam. Yauma idzin, pada hari itu. Lil kafirina Allah, pada hari mahsyar itu, kepada golongan-golongan yang engkar. Ardhan maknanya bentangan yang sangat jelas. Kami bentangkan kepada orang yang engkar itu neraka dengan jelas.
Sebagaimana orang beriman juga, Allah Ta'ala tayang kepada mereka tempat yang mereka akan pergi syurga dengan jelas. Allah dekatkan syurga dengan orang beriman. Allah Ta'ala dekatkan neraka kepada orang yang kafir. Mereka kafir kenapa? Alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri. Kafir dengan sebab mata mereka tertutup daripada peringatanku. Peringatan agama daripada wahyuku. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka itu tak mampu untuk mendengarnya. Tak mampu untuk mendengarnya wahyu itu. Ayat 102 nak beritahu di antara kafir yang berlaku adalah syirik. Kafir ni banyak cabang dia. Di antara paling memberi bahaya kepada manusia adalah syirik, kerana kafir itu jenis sangat-sangat tidak nampak. Jadi Allah beritahu kepada kita, kafir banyak jenis, di antaranya syirik pada Allah. Apa hasibal ladina kafaru, apakah orang-orang kafir dengan sebab syirik menyangka? Tengok, orang kafir dengan sebab syirik menyangka. An yattakhidhu ibadi, mereka telah jadikan hamba-hambaku min duni, selain padaku, aulia sebagai wakil, itu tidak menyebabkan aku murka pada mereka. Lalu dia buat perkara syirik sampai mati. Apakah menyangka orang-orang kafir yang kafir syirik, yang mana mereka telah menjadikan hamba-hambaku, nabi-nabiku, wali-waliku. Ulama tafsir tulis sini, hamba ni apa maksud? Malaikati, Isa, Uzair. Dalam tafsir Jalalain kata, hamba-hambaku ni maknanya malaikat-malaikatku, Nabi Isa ku, Uzair nabiku dan sebagainya. Contoh. Jadi apakah orang kafir syirik itu menyangka atau menganggap mereka menjadikan hamba-hambaku selain daripada aku sebagai awliya, sebagai wakil yang akan melindungi juga mereka di samping Allah. Dia menganggap atau dia menyangka perkara seperti itu tidak menyebabkan aku murka. Kenapa tidak? Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Bahawa kami telah sediakan neraka jahanam bagi golongan kafir jenis itu, nuzula, tempat tinggal, tempat layanan tetamu. Qul, katalah kepada mereka, hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Sukakah aku nak beritahu kepada kamu orang paling rugi di segi amal? Dia buat amal tapi jadi paling rugi. Orang paling rugi di segi amal. Yakni alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang usaha ikhtiar dia hilang lenyap semasa kehidupan dunia. Hilang lenyap semasa kehidupan dunia kerana satu amalan pun tak akan diterima. Ikuran syirik. Ikuran apa ni? Ikuran syirik. Sebab dhalla ni diguna untuk syirik. Itu orang-orang yang melakukan amal tapi hilang lenyap usaha ikhtiar mereka semasa dunia, ikuran kerana syirik. Dia berkait rapat dengan ayat sebelum dan selepas. Tapi wahum yahsabuna, mereka pula menyangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka buat amalan yang sangat baik. Itu sangkaan. Jadi amalan sangkaan tak makbul. Amalan yakin saja makbul. Mereka menyangka mereka telah buat amalan baik. Berbeza dengan orang yang beriman, mereka tidak nyangka, mereka meyakini. Beza apa? Bezanya dalil. Orang syirik buat amal tanpa dalil. Sebab apa? Sebab syirik itu salah. Dia buat dengan sangkaan. Orang mukmin, dia tidak sangka, dia memang yakin. Kenapa? Tauhid itu benar kerana ada dalil. Itu saja beza. Jadi Allah guna lafaz sangka di sini nak beza dengan orang mukmin. Orang mukmin dia tidak ada bentuk sangkaan. Dia buat suatu perkara tu dengan dalil. Apabila ada dalil, tidak ada makna sangkaan. Memang dia yakin. Inilah caranya, inilah hadisnya, inilah ayatnya. Jadi wahum yahsabu, mereka menyangka bahawa mereka melakukan amalan yang baik. Jadi sangkaan itu sesuatu yang mereka buat tapi mereka tidak ada bersamanya dalil. Ulaika, orang bersifat seperti itu, alladzina kafaru bi ayati rabbihim, orang yang ingkar dalil-dalil Tuhan mereka. Orang yang menyangka buat amalan syirik tu betul tu, orang yang mengingkar dalil-dalil tauhid Tuhan mereka. Kalau mereka tak ingkar dalil tauhid, tak akan jadi syirik. Ingkar dalil tauhid lah jadi syirik. Jadi itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, ayat-ayat tauhid Tuhan mereka.
Daripada mana terjemahan? Kafaru bi ayati rabbihim ad-dallati ala tauhidihi, dan bertafsir Qurtubi. Mereka mengingkari ayat-ayat yang membuktikan ketauhidan Tuhan. Sebab tu syirik berlaku. Wa liqa'ihi, dan mereka mengingkari perjumpaan semula di akhirat. Lalu fahabitat a'malum. Lalu dengan sebab itu di dunia lagi amalannya dia kira hancur. Lalu dengan sebab syirik itulah amalannya dikira hancur. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Lalu kami tidak akan adakan untuk amalan mereka di akhirat ini suatu nilai. Kerana semua tidak sah. Amalan yang dibuat atas dasar tauhid boleh jadi nilai persen. 80%, 70%. Seperti mana dalam hadis satu orang sembahyang tu kadang-kadang khusyuk dia 70%, khusyuk dia 50%. Memang peratus akan dibagi mengikut kekhusyukan, tapi amalan tu mesti dia buat oleh orang yang tauhid. Tapi kalau tauhid tidak ada, maka fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan adakan untuk amalan mereka apa-apa nilai pun, kerana tak bernilai. Dia buat banyak sangat tapi semua tak bernilai sebab akidah sudah rusak. Zalika jazaohum jahannam. Ya, demikian keadaan orang seperti ini, balasan tempat mereka itu neraka jahannam. Bima kafaru, dengan sebab mereka ingkar. Yakni wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Mereka telah jadikan ayat-ayat tauhidku dan rasul-rasul yang menyampaikan tauhidku huzwan, persendaan. Apa makna persendaan? Tidak peduli pada ajaran baginda. Tidak peduli pada ayat Tuhan. Iaitu mereka telah menjadikan firman-firmanku dan sabdaan-sabdaan Rasulku huzwan, maknanya persendaan. Semoga Allah lindungi kita semua daripada ini. Sebaliknya, Allah Ta'ala beritahu sebagai tafsir, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang betul-betul beriman atas akidah tauhid dan dapat melakukan amal soleh menepati syariat dan sunnah yang diajar oleh Nabi dan Rasul, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Untuk mereka itulah kebun syurga Firdaus, tempat layanan tetamu. Untuk mereka itu kebun syurga Firdaus, tempat layanan tetamu. Nabi kita SAW bersabda, kalau kamu minta syurga, mintalah Firdaus, kerana dia paling tinggi, paling hebat. Khalidina fiha, berkekalalah mereka dalam syurga Firdaus bila masuk. La yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak ingin lagi keluar daripadanya, kerana segala-gala yang ada di situ sudah begitu hebat. Qul, di sini nak beritahu Allah Ta'ala menciptakan syurga yang begitu hebat daripada nikmat Tuhan. Satu orang tu kadang-kadang, contoh mudah, dia masuk Islam hari ini, dia tu mati. Dengan sebab masuk Islam, betul akidah, segala-gala kesilapan lama tu digugurkan begitu saja, dan tu masuk syurga. Dan dia akan bagi syurga yang tinggi seperti syurga Firdaus. Dan syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi, yang segala-gala syurga lain datang daripadanya, seperti mana dalam hadis. Sangat banyak nikmat, berkekalan nikmat ini. Di samping nikmat yang dapat dilihat oleh manusia, nikmat sementara duniawi yang dikira ujian ini. Mana dunia pun nikmat juga, nikmat sementara dunia. Tapi yang sebenarnya nikmat adalah syurga Firdaus dan syurga lain yang 8 jenis itu. Jadi Allah beritahu, qul, katalah kepada mereka, laukanal bahru midadan, kalaulah lautan itu dijadikan dakwat, li kalimati rabbi, untuk menulis nikmat-nikmat Tuhanku, lanafidal bahru, dan saya akan habis air laut, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis nikmat-nikmat Tuhanku ditulis. Air laut sudah habis, yang dijadikan tinta itu akan kering sebelum habis nikmat-nikmat Tuhanku untuk ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada, kalau kami datangkan lautan berkali-kali ganda sekalipun, dia tak habis. Nak tulis nikmat ni, air laut memang kering semua, tapi nikmat Tuhan tetap tidak habis. Nikmat syurga tetap tidak habis. Jadi tak perlu kamu sedih, tak perlu kamu bimbang, tak perlu kamu khawatir. Syurga Allah Ta'ala tu dia memang tidak habis, dia kekal. Dia tidak sama seperti dunia. Oleh kerana Nabi-Nabi dipuja dan diseru, wali-wali juga dipuja dan diseru oleh orang jahil. Orang wali tak akan seru wali, Nabi tak akan seru Nabi, sebab mereka orang betul. Yang teru Nabi wali dan orang jahil dan orang degil.
Jadi oleh kerana wali-wali adalah orang yang hebat, dia telah mati. Disuruh dan dipuja oleh orang jahil. Daripada kalangan pengikut atau bukan pengikut. Nabi adalah orang yang hebat, akan disuruh oleh pemuja dia daripada golongan jahil. Seperti Nabi Isa, seperti Nabi Uzair. Nabi tak ajar, orang jahil suruh. Maka Nabi kita SAW juga berpesan pada umat dia, jangan kamu jadikan kubur aku sebagai tempat untuk suruh. Laknat Allah pada Yahudi dan Nasara telah menjadikan kubur Nabi mereka untuk dipuja dan disuruh. Jadi, kul katalah kepada mereka, wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ni manusia juga seperti kamu. Dia ada waktu mati. Setiap manusia dia kena mati. Dia tidak Tuhan. Yuha ilayya, aku diwahyukan oleh Allah, dengan sebab tu aku berbeza dengan kamu. Dan wahyu yang ada pada aku, kesimpulan dan khalasah wahyu itu ialah annama ilahukum ilahu wahid. Ilah kamu hanya satu. Inilah punca segala wahyu. Inilah sumber bagi segala-gala syariat. Maka faman kana yarju liqa rabbih, maka siapa yang ada harapan tinggi untuk bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan. Lakukanlah amal soleh yang menepati wahyu. Dan walaupun melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah dia syirik dalam ibadat dia kepada Tuhannya dengan mana-mana makhluk lain. Jangan dia samakan di segi seru dan puja mana-mana makhluk lain, tak kira Nabi wali ataupun apa-apa golongan. Kalau tidak, amalan-amalan semua itu akan hancur. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu